Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. So sama balik kitab kita ni, kitab yang apa? Koleksi hadis-hadis hukum jilid ketiga oleh Kiai Tengku Muhammad Asbi As-Siddiqi. Kita masuk dalam bab besar lagi, itu bab sama, itu sifat-sifat solat. Kita pergi ke masalah yang ke 300, masalah ke 300. Masalah ke 300. Mengakhiri upacara munajat dengan salam. Jadi kita munajat dengan Allah SWT ni akhir dia ialah dengan salam. Hadis ke-381 an Ali bin Abi Talib radhiyallahu qala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala miftahus salah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Rahal jamaah ila Nasa'i. Hadis ke-381 Ali bin Abi Talib radhiyallahu menerangkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kunci solat ialah suci. Pentahrimannya, pengharamannya ialah takbir, dan pentahlilannya, penghalalannya ialah salam. Hadir Ashabus Sunan selain dari An-Nasa'i, Rujuk Al-Muntaqa di 1 Musa 34, Majmu' Syamazat di 3 Musa 433. Kitab hadis sunan lah. Bukan jami' ni sunan. Jami' Sahih Dawuddin di sunannya, Sunan Nasa'i, Sunan Tabrani, Sunan lah. Sunan Tirmizi lah, Sunan Ibn Majah. Ada perbahasan lah, masuk apa jami', masuk sunan lah. Okey, kita pergi pada hadis 782. Adil Qasim bin Mukhaymirah qala akhadha al-qamatu min biyadi haddathani anna Abdullah ibn Mas'ud akhadha bidihi wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anna Rasulullah akhadha biyadi Abdullah fa'allamahu at-tashahhuda fi as-salah. ثم قال إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Daraqutni. Hadis ke-72 Al-Qasim bin Mukhaymirah berkata Al-Qamah memegang tanganku. Al-Qamah ni pegang tangan Al-Qasim lah. Al-Qamah memegang tanganku lalu menerangkan bahawa Ibn Mas'ud dahulu memegang tangannya. Ibn Mas'ud pegang tangan Al-Qamah ni. Sebagaimana Nabi dahulu memegang tangan Ibn Mas'ud seraya mengajarkan padanya tasyahud dalam solat. Kemudian berkata, apabila engkau telah ucapkan tasyahud, tahiyat akhir dan tasyahud, atau engkau menyempurnakan, berartilah engkau telah menyelesaikan solat engkau. Jika engkau mau berdiri, berdirilah, dan jika engkau mau duduk, duduklah. Sebut gitu ya. Ini tak sebut. Ya just tashahud. Begitulah kita sebut sana tapi masuk ke sana. Yang pertama, hadis 701 kata Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Al-Fathul Bari, Syarh Sahih Bukhari, sanadnya sahih. Dah. Kunci solat suci, pengharamannya takbir, penghalalannya semula yang salam dia. Gitulah. Hadis ini menyatakan bahawa untuk mengakhiri upacara bermunajat dengan Allah, yakni mengakhiri solat dengan ucapan salam, adalah fardu, tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Okey, yang ke-C. Hadis ke-82 Ad-Darqutni berkata, bila engkau telah selesai bertasyahud, berarti telah engkau selesaikan solat. Sebenarnya perkataan Ibn Mas'ud sendiri bukan kata-kata Nabi dia, bukan sabda Nabi. Tegasnya lafaz ini mudraj, disisipkan ke dalam hadis. Ibnu Qayyim dalam Jala'ul Afham berkata, tambahan ini memang mudraj, bukan sabda Nabi sendiri. Hal ini telah ditegaskan oleh ulama hadis. Kata Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faslu wal-Waslu, tambahan ini sungguhnya mudraj. Kata-kata Ibn Mas'ud lah, tambahan kata-kata sahabat, kata siapa termasuklah hadis. Kata Al-Quraqi, seluruh hufaz berpendapat bahawasanya tambahan ini mudraj. Maksudnya semua ulama-ulama hadis besar. Apabila engkau telah ucapkan tasyahud, engkau menyempurnakan, berarti engkau telah menyelesaikan solat engkau tu, kata-kata Ibn Mas'ud ni. Gitulah. Ni jadi orang tak tahu. Setengah tu kata-kata Nabi ke kata-kata Ibn Mas'ud lah. Jadi gitulah. Okey, hadis ini menyatakan bahawa ucapan salam di penghujung salat bukan fardu, tiada wajib lah. Kita tengok zahir gitulah dah. Okey, perbahasan kedua, kata Al-Bahaqi dalam Al-Khilafiyat.
Pendapat Ibn Mas'ud ini adalah syaz, ganjil. Pelik lah. Hal ini didasarkan pada perlainan riwayat terima dari Ibn Mas'ud dengan riwayat orang lain dari Mas'ud juga. Ada riwayat lain daripada Ibn Mas'ud juga, tapi bercanggah. Riwayat tersebut ini hanya terima oleh Abdurrahman Ibn Thabit dari Al-Hasan sahaja, yang tidak lagi memisahkan antara hadis dengan perkataan Ibn Mas'ud sendiri. Jadi, riwayat jalur sanad Abdurrahman bin Thabit dari Al-Hasan, Hasan Basri ni, dia tidak beza kata-kata Ibn Mas'ud dengan kata-kata Nabi. Al-Bahaqi beratkan dari jalan Abu Ahwas dari Ibn Mas'ud bahawasanya beliau ini berkata kunci salat itu ialah takbir dan kesudahannya adalah salam. Ibn Mas'ud sendiri kata gitu dia. Bila imam telah bersalam, bangunlah kalau engkau mahu. Gitu dah. Kata Al-Bahaqi asal ini sahih dan India mewajibkan salam ikut hadis ini. Bukan kata-kata Nabi, kata dia sendiri tapi adalah ini. Ibn Hazm berkata memang telah sahih dari Ibn Mas'ud bahawasanya salam adalah wajib. Diterangkan oleh Al-Bahaqi bahawasanya Nabi mengajarkan tasyahud pada Ibn Mas'ud adalah sebelum mewajibkan salam. Sudah berapa lama kemudian barulah diwajibkan salam. Itu kata Bahaqi dah. An-Nawawi berkata dalam syarah Sahih Muslim, Al-Syafi'i mewajibkan salam. Dan itulah faham kebanyakan ulama sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in. Jadi majoriti sahabat. Itulah, gitulah. Sahabat tabi'in, tabi'at tabi'in semua faham salam tu wajib rukun. Abu Hanifah berpendapat bahawasanya salam itu tiada wajib. Juga demikian pendapat Ibn Rahawayh. Malik dan Ahmad dalam masalah ini sepaham dengan Syafi'i. Ibn Rahawayh itu sama dengan Abu Hanifah lah, tak wajib. Malik dan Ahmad sama dengan Syafi'i, wajib kata salam lah. Perbahasan kedua dah. Golongan tidak mewajibkan salam ni selain berhujah dengan hadis Ibn Mas'ud tersebut, juga berhujah dengan hadis Ibn Umar. Yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi bahawasanya Nabi SAW bersabda apabila seorang berhadas sesudah dia duduk di akhir solatnya sebelum ia salam, maka solatnya dipandang telah sempurna. Ini hadis ada. Dia duduk akhir solat je dah. Tak sempat habis salam terkentut dah. Ini telah sempurna kira dah. Hadis ini dipersihkan para ulama, tapi ulama bahalah sahih ke dhaif. Ada yang mendaifkannya dan ada yang menguatkannya. Menurut pentahkir kami, salat ini tetap Nabi bacakan. Tak pernah Nabi tinggalkan marah sekali dua pun. Nabi telah merintahkan kita salat sebagaimana kita lihat baginda mengerjakannya. Maka difahamkanlah dari demikian bahawa salat ini fardu. Tak tersebutnya hal tersebut dalam ajaran Nabi kepada Badui. Musi'us salat tu. Badui yang salat tu. Yang tidak tahu bagaimana cara salat tidak dapat jadi kealasan untuk menolak tambahan perintah yang kita perolehi dari hadis-hadis lain yang sahih dah. Jadi hadis lain banyak cerita hadis musi'us salah yang walaupun tunjak kepada maksudnya tiang lah ataupun benda yang jadi hujah untuk tekan rukun ni, tapi masalah hadis lain yang disebut dah. Jadi kita tak boleh pakai semata-mata hadis musi'us salah orang Badui, kampung Badui orang pada pasir ni salah solat tu semata-mata, kita kena ambil hadis lain itu. Okay, boleh rujuk Al-Muntaqa di 1 muka surat 461 hingga 462, Naul Atar di 2 muka surat 343 hingga 345, Majmu' Syarh Mazhab di 3 muka surat 401 hingga 402. Okey, masalah ke-301. Bersalam 2 kali. Bersalam 2 kali dan hukum menyatukan salam. Hadis ke-783 an Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fa kana yusallimu an yaminihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an shimalihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh rawahu Abu Daud. Hadis ke-783 Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu berkata, saya telah bersalat dengan Rasul. Saya lihat baginda bersalam ke sebelah kanan seraya membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersalam ke kiri seraya membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Abu Daud sebelum salam di 1 muka 260. Gitulah nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama je kanan kiri. Hadis 784 Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi hatta yura bayadu khaddihi rahul khamsah. Hadis ke-784 Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu menerangkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersalam ke kanannya dan ke kirinya dengan ucapan
Ini ada. Salam dan kanan dan kirinya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi. Sehingga dapat dilihat putih pipinya dah. Ini tak ada wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sajalah. Hadir Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizi dan Ibn Majah. Rujuk Muntaqad 1/460. Riwayat khamsah tu Ahmad, Abu Daud, Nasai, At-Tirmizi. Ahmad, Abu Daud, Nasai, At-Tirmizi, Ibn Majah dah. Tak masuk Bukhari Muslim lah. Hadis ke-785 an Amir bin Sa'din radhiyallahu qala Abi Sa'd kuntu aran Nabiy sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta yura bayadu khaddihi rahmat Muslim wa Nasai wa Ibn Majah. Hadis ke-785 Amir bin Sa'ad berkata, ayahku Sa'ad berkata, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersalam ke kanannya dan ke kirinya. Sehingga orang di belakang dapat melihat putih pipinya. Ada Ahmad, Muslim, An-Nasai dan Ibn Majah. Rujuk Muntaqad 1/461. Seterusnya hadis ke-786 an Abdullah bin Al-Qubtiyah qala inna Jabir bin Samarah radhiyallahu qala kunna idza sallayna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kunna assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi fa asyara bihi ila al-janibaini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamat tumuna bi aidikum ka'annaha aznabu khayli syamsin innama yakfi ahadukum an yad'a yadahu ala fakhidhihi thumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. Rahmat Muslim. Hadis ke-286 Abdullah ibn Qubtiyah menerangkan bahasanya Jabir ibn Samurah berkata, kami para sahabat apabila salat berserta Rasulullah SAW, kami membaca Assalamualaikum warahmatullahi. Jabir berisyarat dengan tangannya kepada kedua belah pihaknya. Kerana itu Rasul berkata, mengapakah kamu isyaratkan dengan tanganmu seolah tanganmu itu telah menjadi ekor kuda liar. Maksudnya geruk antara tangan sekali. Bersalah tu geruk antara tangan. Nabi marahlah. Sebenarnya cukup bagi kamu meletakkan tangan atas paha sahaja. Kemudian bersalamlah kepada saudara-saudaramu yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Hadir Ahmad dan Muslim rujuk Muntaqad 1/462. Tangan jangan bergerak lah. Biar kepala saja kanan kiri dah. Hadis ke-787 an Samurah bin Jundub radhiyallahu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusallima ala a'immatina wa an yusallima ba'duna ala ba'd. Rawi Ibn Majah wa Abu Daud. Hadis ke-787 Samurah bin Jundub radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW telah merintahkan kami bersalam kepada imam kami dan bersalam kepada sesama kami. Hadir Abu Daud dan Ibn Majah. Rujuk Muntaqad 1/463. Hadis ke-238 an Abi Hurairah radhiyallahu qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala hazfu as-salam sunnah. Rawi Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Hadis ke-238 Abu Hurairah menerangkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencepatkan salam itu sunnah. Hadir Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi untuk Muntaqad 1/465. Hazfus salam sunnah. Mencepatkan salam itu sunnah. Macam mana cepat dah kalau kita baca lepas ni syarah. Hadis 789 an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awtara bi 9 raka'atin lam yaq'ud illa fi thaminati wa yahmadullah wa yadhkuruhu wa yad'u thumma yanhadu wa la yusallimu thumma yusalli at-tasi'ata fa yajlisu fa yadhkurullah wa yad'u thumma yusallimu taslimatan yusmi'una thumma yusalli raka'atain wa huwa jalisun. Falamma kabura wa du'afa aw tara bi 7 raka'atin la yaq'udu illa fi as-sadisati thumma yanhadu wa la yusallimu wa yusalli as-sabi'ata thumma yusallimu taslimatan thumma yusalli raka'atain wa huwa jalisun. Rawahu Ahmad wa Nasa'i. Hadis ke-739 Aisyah radhiyallahu anha berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berwitir 9 rakaat. 9 rakaat witir. Tiada duduk melainkan di rakaat yang ke-8 lalu memuji Allah, baru tahiyat awal dia tu rakaat ke-8. Menyebutnya dia berdoa, kemudian bila bangun dengan tiada bersalam. Tahiyat awal dia hanya rakaat ke-8. Lalu mengerjakan rakaat yang ke-9. Lalu duduk menyebut Allah dan berdoa. Kemudian baginda membaca sekali salam dengan suara yang keras. Kemudian baginda solat 2 rakaat lagi sambil duduk. Setelah beliau tua dan lemah, beliau berwitir 7 rakaat. Baginda berwitir 7 rakaat. Baginda hanya duduk di rakaat yang ke-6. Tahiyat awal rakaat ke-6.
Sudah duduk, baginda bangun dengan tidak bersalam lalu mengerjakan rakaat 7. Kemudian baginda membaca sekali salam. Setelah itu baginda solat 2 rakaat lagi sambil duduk. Hadir Ahmad dan Nasai untuk Muntaqal 1 Muslim 465. Gitulah. Pelik kita ni nak 9 ke 8 baru duduk tahiyat awal. 9 tu misalnya lah. Tambah lagi 2 rakaat sampai duduk. Begitu juga semaya Nabi pernah semaya 7 rakaat ni rakaat. Rakaat kena buat tahiyat awal. Rakaat ke-7 tu baru tahiyat akhir dan misalnya. Gitulah. Lepas tu solat 2 rakaat sambil duduk juga. Di hadis ke-790 Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsulu baina asy-syaf'i wal witri bi taslimatin yusmi'unaha rawahu Ahmad. Hadis ke-790 Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceraikan antara solat genap dengan solat witir dengan sebuah salam. Jadi Nabi bisalah dulu baru witir dah. Baginda ucapkan dengan suara keras kami dapat mendengarnya. Hadis Ahmad Al-Muntaqad 1 145. Jadi soalnya ia semaya mesti putusnya dah bersalah dulu baru semaya witir suara rakaat. Gitu lah. Masuk hadis ni. Kita tengok perbahasan ulama dah. Pertama, hadis 783 menurut Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Bulughul Maram, sanadnya sahih. Hadis ini menyatakan bahawasanya salam itu 2 kali, ke kanan dan ke kiri, dan bahawasanya salam itu tidak sempurna tanpa diucapkan sampai kepada wabarakatuh. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Assalamualaikum warahmatullahi saja dah hadis ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ni sahih juga dah. Hadis 784 kata At-Tirmizi sahih. Hadis ini menyatakan bahawasanya salam disyariatkan 2 kali juga dan menerangkan bahawasanya lafaz salam harus kita bacakan selengkapnya. Tapi ini Assalamualaikum warahmatullahi saja, tak ada wabarakatuh ni. Nah. Hadis Tirmizi ni, hadis sahih. Hadis 785 menyatakan bahawasanya salam itu 2 kali. Hadis ke-786 meriwayatkan juga oleh Nasai dengan lafaz adalah kami para sahabat solat di belakang Rasul. Maka kerana baginda melihat kami mengayunkan tangan di kala bersalam, maksud bersalam tu tangan geruk dah. Macam tangan geruk itu dah. Rasul bersabda, mengapakah mereka bersalam dengan tangan-tangannya sekali dah. Seolah-olah tangan itu menyerupai ekor kuda liar. Ekor kuda liar. Cukuplah sahaja bagi kamu meletakkan tangan ke atas paha sahaja. Lalu membaca Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud. Tersebut warahmatullah. Tersebut sini. Okay, hadis ini menyatakan bahawa salam itu 2 kali dan lahir hadis ini menyatakan bahawasanya salam itu cukup berbunyi Assalamualaikum saja. Warahmatullah tak sebut tak apa. Wabarakatuh tak sebut tak apa. Okay, hadis 787 dalam lafaz Abu Daud berbunyi yang maknanya Nabi memerintahkan kami menjawab salam imam dan menyuruh kami masing-masing beri salam kepada temannya. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Hakim dan Al-Bazar dengan memakai tambahan dalam solat. Kata Hafiz Ibn Hajar sekalian dalam Talkhis Al-Habir sanadnya hasan. Hadis ini menyatakan bahasanya para makmum harus boleh meniatkan dengan salah satu salam menjawab salam imam dan dengan salam satunya menjawab salam orang lain. Niat gitu. Ini timbul niat salah tu. Nak jawab salah siapa dia? Nak salah pada siapa dia? Jadi salam iman dulu, jadi jawab salam iman lah masa ke kanan. Jadi niat salam pada sama-sama mereka. Okay, hadis 788 ini kata At-Tirmizi hadis mauquf. Terhenti pada sahabat lah. Hadis ini menyatakan bagus kita mencepatkan salam, tidak memanjangkan bacaan salam. Hadis 789 diriwayatkan juga oleh At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Ad-Darqutni. Menurut pentakiran Ibnu Abdul Bar, hadis ini mauquf. Berhenti pada kata sahabat lah. Hadis ini menyatakan bahawasanya salat itu cukup sekali sahaja pada salat witir atau salat sunat. Tak perlu 2 kali. Hadis 790 juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Sakan dalam sahihnya. Hadis ini menyatakan bahawasanya salat itu cukup sekali sahaja dan Rasulullah menceraikan antara salat genap dengan salat witir dengan satu salam sahaja. Ini satu salam kita tengok. Bitaslimatin. So, ma'isalim taslimatan. So, masih rakaat tu. Jadi, bisalah baru tambah 2 rakaat lagi lah. Jadi, sini seolah sebut satu taslimatan ni. Satu salam lah. Perbahasan kedua, At-Tirmizi berkata berapa ahli ilmu mencukupkan dengan sekali salam sahaja.
Nah, menurut riwayat yang paling sahih dari Nabi, salat itu 2 kali. Demikianlah pendapat kebanyakan ahli ilmu dari golongan sahabat, tabi'in dan tabi'at tabi'in. Berapa orang dari sahabat Nabi dan tabi'in mencukupkan dengan sekali salam saja bagi salat fardu. Syafi'i berkata boleh salam sekali saja dan boleh 2 kali salam. Dan dalam Al-Khulasa, An-Nawawi berkata hadis yang menerangkan bahawa salam cukup sekali saja adalah dhaif. Pentasihan Al-Hakim tidak dapat terima. Tak ada hadis yang sahih yang hanya mensyariatkan sekali salam. Demikianlah pula penegasan Az-Zala'i dalam Nasbur Rayah. Kata Al-Uqailiyah, tidak ada hadis yang sahih dan tentang disuruh sekali salam sahaja dalam solat fardu. Ibn Qayyim berkata tak ada hadis yang sahih yang mensyaratkan sekali salam saja. Dan adalah Nabi SAW bersalam ke kanannya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi. Dan ke kirinya Assalamualaikum warahmatullahi. Ini lagi banyak lah riwayat dah. Dan demikian ini diriwayatkan oleh 15 orang sahabat. Setakat tu dah. Berkata tidak banyak dah. Kata Syamsul Haq, hadis Aisyah yang menunjukkan pada sekali salam saja diriwayatkan oleh Tirmizi dan Al-Hakim adalah mauquf. Ini bukan kata-kata Nabi, kata-kata Aisyah saja. Di antara yang berpendapat bahasanya salam itu 2 kali menurut riwayat Ibn Munzir ila Abu Bakar As-Siddiq, Ali Ibn Mas'ud, Ammar Ibn Yasir dan Nafi' Ibn Abdul Haris. Di antara tabi'in yang menetapkan 2 kali salam ialah Atta' Al-Qamah As-Sya'bi, Abu Abdurrahman As-Sulami. Dan di antara imam ialah Ahmad, Ishaq dan Abu Thar. Ulama-ulama Kufah menetapkan demikian juga. Kata Ibn Munzir, demikianlah pendapatku 2 kali salam. Menurut penerangan Asy-Syaukani, bahawasanya di antara yang berpendapat bahawa salam disyariatkan sekali saja ialah Ibnu Umar, Anas, Salamah Ibn Al-Aqwa' dan Aisyah dari para sahabat. Al-Hasan, Hasan Basri, Ibn Sirin, Umar Ibn Abdul Aziz dari pendapat Syafi'i. Abdullah Ibn Musa dari ulama Al-Bait menetapkan bahawasanya salam diwajibkan itu 3 kali ke kanan, ke tentang muka dan kirinya. Berbeza dari pendapat Syafi'i. Ginilah Abdullah bin Musa Al-Bait dia hak pelik 3 kali dah. Ulama Al-Bait ni taklah ada kata ada kata tiap gitulah. Dia ulama Al-Bait ni bukan Syiah Nani tapi dia cenderung pada Syiah muka teruk lah dah. Al-Bait ni dia 3 kali, depan kanan, depan kiri dah. Para ulama yang berpendapat bahasanya salam itu disyariatkan 2 kali berlainan pendapat tentang hukum salam yang kedua. Jumhur ulama menghukumkannya sunat saja yang kedua dah. Wajibnya pertama saja. Ibn Muzir berkata telah berijma' para ulama menetapkan bahawa solat yang dicukupkan dengan sekali salam saja sudah sah. Ijma' sah. Pertama tu sah. Yang kedua tu sunat lah. An-Nawawi dalam Syarah Muslim berkata semua fakat para ulama menetapkan bahasanya salam diwajibkan itu hanya sekali saja. Menurut Hikayat At-Tahawi, bahawa Al-Hasan Ibn Saleh mewajibkan kedua-dua salam. Demikian pula menurut satu riwayat dari Ahmad dan sebahagian ashab Malik, ulama-ulama dalam mazhab Maliki ni. Dinukilkan juga oleh Ibn Abdul Bar pendapat ini dari sebahagian Ahlul Zahir. Kata dua-dua pun wajib. Sebagian ulama berpendapat apabila kita telah membaca Assalamualaikum saja telah cukup. Dan sebagian ulama tidak menyunatkan kita membaca wabarakatuh. Ada kata ada riwayat tadi. Yang pelik lah jangan-jangan wabarakatuhnya. Biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh banyak lah. Menurut pendidikan kami, kedua-dua salam itu disyariatkan oleh hadis Aisyah tidak dapat dipergunakan untuk membantah hadis-hadis lain. Aisyah kata, soalnya sebenarnya kalau ditinjau lebih jauh, nyatalah bahawa hadis Aisyah itu berlaku dalam salat witir, bukanlah solat fardu. Dan mungkin sekali Aisyah bermaksud menerangkan sahaja bahawasanya Nabi hanya satu salam dikeraskan suaranya, yang satu diisrarkan suaranya, diperlahankan suaranya. Sekatu mula-mula tu kuat, lepas tu perlahan. Sebagaimana dapat difahamkan dari hadis Ibn Umar. Mengenai lafaz salam hendaklah disempurnakan bacaannya hingga wabarakatuh. Janganlah kita terpedaya dalam masalah ini dengan perkataan Ibn Salah yang menetapkan bahawasanya tambahan wabarakatuh itu tidak terdapat selain dari riwayat dari Wa'il bin Hujr sahaja. Ibn Salah ni kata riwayat lain tak ada. Wabarakatuh ni hanya Wa'il bin Hujr. Al-Hafiz Ibn Hajar menegaskan keheranannya dalam Al-Talkhis Al-Habir mengenai pendapat Ibn Salih ini. Jadi Ibn Hajar pelik lah. Buat apa ni? Kenapa?
Ibn Hajar pelik lah. Ini Khasalah kata begitu dah. Al-Hafiz Ibn Hajar menerangkan dalam kitab Talqihul Afkar dengan berbagai-bagai jalan. Pada akhirnya beliau berkata, inilah berapa jalan yang menetapkan adanya kalimah wa barakatuh. Berlawanan dengan apa dikatakan oleh An-Nawawi bahawa tambahan wa barakatuh itu terdapat dalam satu riwayat saja. Nawawi Ibn Salah tu kat guru Nawawi tu. Nawawi pun sama kata wa barakatuh tu satu riwayat saja. Hal lain tu Assalamualaikum warahmatullahi saja sekat tu. Dan dalam Bulughul Maram, Al-Hafiz sebenarnya mensahihkan hadis Wa'il yang melengkapi itu. Ada wa barakatuh. Dalam pada itu kami dan dalam amaliyah ini memilih pendapat Ibn Salah. Amalannya Ibn Salah. Nak kata tak boleh, bolehlah gitu kan. Pasal banyak hadis memang sekat warahmatullah, tak ada barakatuh. Dan belumlah dipandang cukup kita membaca salam dengan hanya membaca Assalamualaikum saja. Kerana tambahan-tambahan lain itu warahmatullah telah diperolehi dari berapa jalan yang sahih. Banyaklah ni. Assalamualaikum warahmatullah. Warahmatullah tu banyak riwayat. Dan menurut pendapat Nawawi bahasanya bersalam dengan tidak berpaling tetap sah juga. Tetapi tidak utama. Kita haruslah selalu mengingat kepada hadis sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi solat tu, Nabi salam mesti pandaikan ya dah. Nabi pandaikan lah, kita ni jangan mana-mana tak pandaikan lah. Walaupun ada pendapat kata sah pun, kita kena ikut Nabi dah. Membaca Allahumma adkhilna jannata sudah salam pertama dan as'aluka najata minan nar. Sudah salam yang kedua adalah bid'ah makruhah. Bid'ah yang makruh. Tak pernah dilakukan oleh Nabi dan seorang ulama mustahid pun. Benda-benda baru lah. Ini Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma adkhilna al-jannah. Tu ada kan orang baca tu. Nah, as'aluka apa? Na'udzubika minan nar ke as'aluka najata minan nar ke macam-macam pun tidak sabit daripada Nabi dah. Dan sahabat besar pun tak ada. Ulama mustahid pun tak ada. Tiba-tiba ada dah. Okay, bila rujuk Al-Muntaqa jilid 1 mushaf 46 hingga 66 dah. Sebelum salam jilid 1 mushaf 207 hingga 209, Naul Atar jilid 2 mushaf 336 hingga 343. Al-Majmu' Surah Mahzab jilid 3 mushaf 403 hingga 443. Adil Ma'bud jilid 1 mushaf 378, Al-Talkhis Al-Habir surat 104, Al-Ibda' fi Madarat Ibtida' muka surat 271. Wih panjang pula dah. Wih panjang. Malah lepas ni kita sambung masalah kita kata dua ni panjang sangat sekat tu saja. Subhanakallahumma hamdika subhanaka. Syalla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.